Keseluruhannya selama 3 hari lah. Selama 2 hari saya berada di Politeknik Sultan Azlan Shah Polisas. So kita tahu sebenarnya kalau ikut sebenarnya program DTK memang telah melalui proses akreditasi yang mana telah mendapatlah resultnya iaitu akreditasi secara 6 tahun dengan interim. Okey. Yang mana saya difahamkan dokumen perlu dihantar ke pihak ETAC pada bulan Julai 2021. Jadi secara keseluruhannya setelah briefing yang dilakukan dan juga sepanjang 2 hari ini melalui kurikulum, kemudian PEO, PO dan juga lawatan-lawatan ke makmal dan juga fasiliti di Polisas, serta hasil temu bual bersama staf baik pensyarah ataupun staf sokongan dan juga pelajar-pelajar. Dan untuk pelan pengajian sebenarnya saya pergi pertamanya untuk pelan pengajian secara keseluruhannya. Kita tahu pelan pengajian untuk DTK adalah untuk 6 semester, iaitu 3 tahun dengan 94 jam kredit dan dengan tempoh latihan industri selama 20 minggu. Dan setelah kita lihat keseluruhannya, program DTK telah melalui penilaian pada September 2019 kan untuk ETAC. Keseluruhannya struktur pengajian memenuhi objektif bagi melahirkan pembantu jurutera ataupun juruteknik bidang kejuruteraan elektrik selari dengan keperluan ETAC. Dan satu lagi kelebihan yang saya nampaklah bagi program DTK adalah ada kursus yang menerapkan elemen IR 4.0 kan, iaitu nama kursus tu adalah Internet Based Controller, ataupun sebenarnya dinyatakanlah oleh koordinator program kursus tu adalah lebih kepada kursus IoT. So yang ni sebenarnya salah satu sebenarnya kursus terkini ataupun orang kata kelebihan juga yang ada pada program DTK lah. Okey, itu yang berkaitan dengan program. Seterusnya berkaitan dengan infrastruktur. Okey, kita telah buat lawatan lah hari ni kan. Start daripada kita pergi bahagian di pentadbiran tadi, kita pergi library, and then kita tengok juga unit exam, dan juga kita pergi juga ke makmal-makmal. Dan sepanjang perjalanan pun saya tengok juga kadang-kadang hostel kan untuk belajar. Secara keseluruhannya kalau di perpustakaan dan juga kemudian IT di Politeknik ni, saya lihat dia berada di tahap keadaan yang baik lah. Okey, cuma penambahbaikan untuk library lah, sebenarnya concern tu sama juga oleh penilai ITAC, yang mana kita tengok buku-buku rujukan, especially lah dalam bidang komputer, sebab ni adalah DTK, so saya komen khusus kepada bidang komputer. Kadang-kadang tak ada rujukan yang terkini tu, tak ada rujukan yang terkini kan. Komputer kita tahu bidang tu sangat dinamik, dia laju, so kadang-kadang rujukan terkini tu kita tengok yang lama-lama. Memang ada yang kita boleh guna, tapi ada yang lama. So cadangan penambahbaikan supaya ditambah dengan rujukan-rujukan terkini lah. Kalau boleh dinyatakan lah kepada pihak library dan juga pihak pengurusan untuk menambah, especially dalam bidang komputer lah. Kita tahu komputer, contoh saya cari juga tadi kalau ada rujukan untuk programming guna Python dan sebagainya, tapi tak ada kan. Kita nampak ada IoT, ada yang tu, cuma boleh tambah lagi untuk teknologi-teknologi terkini lah. Sebab kita tengok ada juga memang dia buku lama, tapi yang tu kalau buku-buku teori tu boleh, tapi ada buku juga yang cerita tentang Windows 95 kan, yang tu memang lama lah kan. Okey, tu dari segi kemudahan di library. Okey, kalau tengok dari segi makmal, kita tahu makmal mempunyai fasiliti yang cukup lah. Fasiliti yang cukup, saya pergi beberapa makmal tadi, iaitu makmal komputer terutamanya, kemudian kita pergi juga kepada makmal digital, makmal robotik, dan saya juga turut dibawalah ke beberapa tempat yang lain. Dan saya lawat juga projek cendawan kan, inovasi kebetulan tadi. Okey, saya ada lawat juga di situ. Okey, saya komen dulu tentang makmal. Secara keseluruhannya, makmal di JKE boleh menampung 24 ke 30 orang pelajar bagi satu-satu makmal, dengan 3 pelajar satu kumpulan, yang mana ianya juga telah bertepatan dengan keperluan ETAC. Okey, dan cuma yang kat sini lah concern keperluan utama bagi makmal fabrikasi ataupun makmal etching lah.
Yang ni pun menjadi concern juga bagi penilai ITEC, iaitu ia berkaitan dengan masalah safety dan health lah. Dan saya cadangkan untuk makmal fabrikasi ini perlu ada penambahbaikan dari segi pengasingan bilik itu kalau kita ada bajet lebih. Tapi disebabkan tindakan perlu dibuat segera, jadi perlu ada pengasingan ataupun separation. Ataupun partition di antara penggunaan peralatan etching, mesin etching dan juga peralatan ultraviolet. Kena ada pengasingan di situ. Dan bagi penggunaan mesin etching perlu juga ada ventilation system dan hood lah. Itu penambahbaikan yang perlu dibuat sebab dia major concern. Bila major concern memang kita kena take action cepat lah, supaya diterima dan pelajar kita pun boleh diakreditasi dengan ITAC. Seterusnya perlu juga merujuk kepada OSHA lah, atau bahagian keselamatan di sini. Bagaimana proses sebenar untuk pengurusan bahan buangan chemical, bahan buangan lah, ataupun chemical waste. Yang tu pun kena dititik beratkan jugalah berkenaan dengan makmal etching. Seterusnya, concern kedua adalah berkenaan dengan makmal komputer. Kita lawat makmal komputer bahagian atas tadi, ada terdapat beberapa makmal komputer yang bocor. Yang mana dia juga melibatkan kepada safety, sebab ada di antara makmal komputer yang menyebabkan trip pada DB, distribution board. Yang ni memang perlu tindakan yang segera jugalah, supaya ada tindakan untuk repair ataupun penambahbaikan dalam keadaan yang segera. Itu dari segi makmal lah, ada dua benda utama. Tapi yang paling utama adalah untuk makmal etching. Untuk detail berkaitan dengan makmal ni saya akan perincikan dalam laporan external examiner lah yang saya akan hantar pada koordinator program, iaitu Puan Ida. Seterusnya saya pergi juga kepada lab robotik. Dan saya tahu sebenarnya pencapaian robotik ataupun pencapaian staf yang terlibat dalam robotik ni dan juga pelajar di Polisas ni di bawah JKE adalah salah satu kekuatan yang ada, sebab saya difahamkan memang telah pergi jauh lah untuk robotik ni, telah pergi ke peringkat nasional dan juga international, dan telah banyak memenangi pertandingan-pertandingan yang dianjurkan di peringkat sama ada nasional ataupun international. Dan saya mencadangkan agar pihak pengurusan lah memberikan sedikit ruang yang lebih besar pada makmal robotik. Saya cadangkan juga diberikan ruang sedikit besar pada makmal robotik, sebab sebenarnya banyak pencapaian telah dihasilkan, yang mana pencapaian ini juga menaikkanlah sedikit nama Polisas itu sendiri. Jadi mungkin boleh diberikan sedikit ruang yang lebih besar kepada pensyarah dan juga pelajar-pelajar yang terlibat dalam program-program robotik, supaya mereka ada ruang yang lebih besar dan mereka boleh pergi lebih jauh lah. Bila ada ruang lebih besar, lebih ramai yang boleh join, dalam masa yang sama dia boleh ada workstation yang besar. So banyak benda yang boleh dibuat lah daripada situ. Itu berkaitan dengan makmal. Seterusnya saya juga mengadakan temu bual lah bersama pelajar-pelajar, dan kebanyakan pelajar-pelajar yang saya temu bual terdiri daripada pelajar-pelajar semester 1, semester 3, semester 5, MPP. Ada juga yang saya lakukan temu bual secara online melalui Google Meet, dan kebanyakan pelajar memberikan feedback yang mereka gembira sebenarnya belajar di Polisas. Mereka rasa gembira dan mereka boleh mengikuti silibus yang diajar dalam kursus diploma kejuruteraan elektrik komputer. Cuma ada pelajar yang menyatakan ada sebilangan kursus yang agak sukar. Kita fahamlah kalau engineering ni memanglah ada kursus yang agak sukar sedikit. Kadang-kadang kursus tu pelajar rasa suka kan, especially kursus berkaitan dengan programming ataupun kursus yang melibatkan penggunaan matematik yang banyak. Yang ni kadang-kadang susah sikit bagi pelajar. Tapi secara keseluruhannya pelajar menyatakan bahawa mereka boleh membawa kursus inilah. Cuma ada sedikit komen daripada pelajar lah berkaitan dengan fasiliti. Tapi bukan fasiliti di makmal, tapi lebih kepada fasiliti di
hostel dan juga fasiliti-fasiliti tambahan lah. Contoh dari segi kemudahan wifi di hostel. Ada pelajar yang menyatakan kemudahan wifi tidak serata dah di hostel. Ada yang kuat, ada yang slow lah. Itu satulah. Especially kalau pelajar yang ada di hostel tapi nak menjalankan online learning, jadi ada sedikit masalah internet di situ, jadi mereka gunakan data sendiri. Yang ni mungkin boleh dilakukan jugalah penambahbaikan dari semasa ke semasa. Seterusnya pelajar menyatakan jugalah dari segi water cooler dan juga vending machine di JKE, kat situ tidak boleh digunakan lah dan juga rosak lah. Saya dimaklumkan juga daripada ketua program, sebenarnya yang ni baru saja rosakkan dan sebenarnya dalam proses lah untuk dibetulkan. Pelajar juga ada komen sikit-sikit lah tentang kemudahan laundry ataupun dobi dan juga jalan yang gelap di antara Pak Gad ke hostel lelaki. Sebab hostel lelaki agak jauh, jadi bila berjalan kaki tu pelajar memaklumkan bahawa bahagian hadapan tu ada lampu, tapi di tengah-tengah tu gelap lah, lampu rosak dan sebagainya. Yang ni mungkin boleh dinyatakan lah ke pihak pengurusan untuk diambil tindakan. Itu dari segi pelajar. Seterusnya dari segi OBE implementation. Kita tengok sebenarnya OBE yang dijalankan di Polisas amnya khususnya di JKE baiklah, sebab ada sistem iaitu sistem iExam untuk mengukur PEO dan juga PO attainment. Dan saya dinyatakan bahawa PLO attainment, panggil PLO lah, ataupun dalam manual e-tech tu PO, KPI-nya adalah 50%. Dan juga ada terdapat CQI di peringkat kursus iaitu CLORR dan juga di peringkat program PLORR, dan ada reportnya. Dan saya nampak sebenarnya dia punya proses untuk OBE ni sangat bagus. Yang ni sangat bagus dah. Ada tindakan penambahbaikan yang diambil bagi kursus dan juga bagi program untuk meningkatkan pencapaian PO yang telah ditetapkan bagi program kejuruteraan elektrik komputer. Dari segi metod dan delivery untuk pengajaran, ada pelbagai metod. Face to face, hasil simakan saya daripada kurikulum khusus, course file dan juga file penyelaras kursus. Dari segi metod untuk delivery mode, ada blended learning juga sekarang ni lah sebab online kan, so ada blended learning. Lepas tu ada juga program industry visiting lecture, yang mana yang ni lecture diberi oleh pensyarah daripada industri, which is yang ni baguslah sebenarnya, pendedahan kepada pelajar. Terus kita dapat input daripada industri. Dan juga dari segi metod penjindaan soalan peperiksaan akhir, kita tahu di peringkat politeknik dia memang selaras lah dengan JBP, so yang ni tak ada masalah kan. Dan ada juga bilik kebal, saya melawat juga bilik kebal tadi, dan juga kita ada sikit interview lah berkaitan dengan hal-hal peperiksaan. Dan secara keseluruhannya bagi proses penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir, proses melibatkan penilaian peperiksaan akhir dan juga hal-hal peperiksaan adalah mengikut piawaian yang sama dengan institusi pengajian tinggi yang lain, dan ia memenuhi jugalah ke apa yang telah ditetapkan oleh ETAC. Dan saya menyimak juga fail kursus, dan saya tengok fail kursus pun telah mengikut piawaian yang ditetapkan, yang mana kita ada kursus yang ada peperiksaan akhir dan juga kursus yang sepenuhnya tiada peperiksaan akhir. So kebanyakan kursus yang ada peperiksaan akhir, penilaian berterusannya adalah 60%, dan juga 40% adalah bagi kursus yang ada penilaian akhir. So daripada 60% tu, ada test, ada quiz, ada lab dan juga ada assignment. Kalau ada peperiksaan akhir, selebihnya peperiksaan akhir lah. Kalau tiada, mungkin ada juga mini project, iaitu mini project 1 dan 2, yang tu berkaitan dengan delivery mode. Dari segi bilangan staff, so saya dimaklumkan yang bilangan staff di TK adalah 21 orang. 11 orang daripadanya mempunyai qualification masters dan 10 orang qualification degree lah. Yang mana kita tengok kat sini sebenarnya dah capai 55% pensyarah ataupun tenaga pengajar dengan master qualification. Dan pensyarah di TK banyak terlibat dengan program-program inovasi
Contoh projek yang saya nampak tadilah, projek-projek yang bagus macam projek cendawan oleh Encik Akil dan juga projek robotik oleh Encik Najmi. Lepas tu ada juga kerjasama projek dengan industri. Lepas tu ada juga melalui geran iaitu geran PPRN. Kita tengok juga tadi ada consultation dengan industri. Dan juga ada sebenarnya staff yang sedang melanjutkan pengajian di peringkat master part time walaupun dengan pembiayaan sendiri. So kita nampak sebenarnya walaupun politeknik sebenarnya ialah dengan loading yang agak tinggi, bagi saya 15 ke 16 jam, tetapi pensyarah tetap aktif juga melakukan aktiviti yang lain dalam masa yang sama, masih berminat juga untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Tahniah dah dan syabas saya ucapkan kepada semua. Okey. Dan dari segi pengalaman industri, ada pensyarah yang melakukan sangkutan industri lah. Yang seeloknya sebenarnya JBP dah tetapkan kan, ada prosedurnya 3 bulan sangkutan industri. Cuma saya cadangkan kat sini sebab alang-alang dah pergi industri, kalau boleh peringkat jabatan buat perancangan secara berkala. Ini cadangan saya lah, sekiranya dia tidak mengganggu aktiviti PNP ataupun pengurusan jabatan. Mungkin cukup pensyarah mungkin boleh buat perancangan secara berkala, menghantar pensyarah ke industri selama 6 bulan atau setahun terus dengan KPI untuk mendapat IR. Maksudnya setahun, kalau academician kita boleh dapat IR. So kalau pensyarah yang berminat mungkin boleh setahun seorang, supaya sebab saya nampak ada peluang tu. Jadi memang universiti memang dia ke arah itulah, tapi saya dah nampak politeknik pun ada peluang tu. Sekiranya tiada masalah di peringkat pengurusan, mungkin kita boleh pergi bukan 3 bulan tapi lebih daripada 3 bulan. Sebab sayang kadang-kadang pergi 3 bulan and then buat kumulatif pergi lagi 3 bulan, tapi dah sampai setahun tapi tak ada report. Sedangkan kita dah fulfill requirement untuk memohon IR. Kan, bila dah fulfill requirement tu, saya cadangkan juga untuk sesiapa yang dah fulfill requirement boleh proceed dengan permohonan IR lah. Cuma permohonan IR ni dia kena ada sekali dengan report. Sebenarnya report tu sebenarnya kita boleh masukkan juga sekiranya kita telah register dengan BEM lebih awal. Kalau siapa yang ada master, sebenarnya kita boleh masukkan juga report yang kita buat, thesis yang kita buat semasa master. Itu cadangan saya lah. Maksudnya kita pergi lagi ke peringkat yang lebih hadapan, bukan sahaja buat sangkutan industri yang maksudnya tiada apa-apa, tapi buat sangkutan industri dengan KPI juga untuk mendapatkan IR lah, untuk menambahkan juga orang kata dari segi added value kepada pensyarah. Dan juga bila ada added value kepada pensyarah, sebenarnya kita boleh share semula kepada pelajar-pelajar kita lah nanti. Okey. Seterusnya dari segi staf sokongan, makluman yang saya perolehi, kita hanya ada 3 orang staf sokongan kan, iaitu penolong jurutera dengan 22 jumlah makmal. Kalau ikut sebenarnya nilai ni agak sedikit lah, which is 1:7 ratio dia. Satu pembantu jurutera berkaitan dengan bersamaan dengan 7 makmal. Cuma untuk mengatasi masalah ni ada beberapa pensyarah lah yang dilantik sebagai penyelea makmal. Kalau ada bajet tambahan di peringkat pengurusan mungkin boleh tambah lah yang ni. Sebab kalau ikut sebenar, ratio untuk makmal dengan technician adalah 1:2. Yang itulah sebenarnya. Sebab technician ataupun penolong jurutera, dia punya loading adalah berdasarkan jumlah lab. Tapi kalau kita tenaga pengajar, loading kita adalah berdasarkan jumlah jam kita mengajar. Itu berkaitan dengan staf sokongan. Dan juga nisbah pensyarah DTK, keseluruhannya 1:15. Yang ni memenuhi e-tech lah, which is 1:20. Dengan teaching load di antara 15 hingga 16 jam dan juga 2 subjek lah. Itu berkaitan dengan nisbah pensyarah DTK dan juga teaching load. Dan teaching load ni memenuhi keperluan e-tech lah. Dan secara keseluruhannya saya mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua staf JKE atas kerjasama dan komitmen yang diberikan sepanjang penilaian luar selama 2 hari ini. Dan saya berharap agar kerjaya pensyarah JKE di Polisas dapat berkembang dengan lebih maju ke hadapan.
Dan saya dengar juga ramai juga yang sedang dalam proses untuk melanjutkan pengajian. Sekiranya ada peluang, ada peluang yang ditawarkan, saya sangat-sangat menggalakkanlah untuk mereka yang masih berpeluang untuk terus melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, secara keseluruhannya saya sangat berpuas hati dengan lawatan penilaian dan berharap segala cadangan penambahbaikan yang dilaporkan dapat diperingkatkan, dipertimbangkan oleh pihak pengurusan agar DTK JKE dapat memenuhi keperluan akreditasi Intek untuk menghantar laporan interim pada bulan Julai nanti. Terima kasih kepada semua dan selamat maju jaya saya ucapkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.